2.5. Tajuk ni pendek sahaja, satu slide sahaja. Okey, jadi kita dah lihat awak dah belajar bukan dengan saya lah sebelum ni awak belajar dengan Puan Cik apa nama dia, Cik Nur Amalina jadi daripada apa yang dia telah ajar kepada awak, kalau awak lihat perkembangan nasionalisme ni, dia bawa awak kepada maksud nasionalisme tu dulu. Kemudian awak kalau awak lihat, dia bawa awak kepada perkembangan nasionalisme yang berlaku di barat. Apabila berlakunya 3 revolusi yang penting di barat. Cuba Najwa bagi tahu saya, 3 revolusi yang penting di barat tu revolusi apa? Bila kita menyoal ni pun kita membuat penilaian terhadap murid jadi kena jawab. Okey, para Najwa, apakah 3 revolusi yang berlaku di barat tu yang menjadi pencetus kepada nasionalisme di barat? Siapa nak jawab, saya buka. Perkenalkan diri dan jawab Saya nak jawab. Okey. Jawablah. Revolusi keagamaan, revolusi Amerika, revolusi Perancis. Ya, ini revolusi besar yang berlaku di negara-negara barat yang akhirnya idea nasionalisme itu sampai ke Asia. Jadi bila dia sampai ke Asia, dia melibatkan gerakan nasionalisme yang berlaku di mana pula? Di negara Asia. Di Asia tu China lah China, di India, di Jepun dan kita juga melihat satu gerakan yang melibatkan orang Islam iaitu gerakan nasionalisme di Timur Tengah semasa pemerintahan Turki Uthmaniyah yang membawa kepada kemunculan gerakan Pan-Islamism. Jadi pada sejarah nasionalisme di barat, kita kecilkan skop kita datang ke Asia. Kemudian awak diberi pendedahan semalam dengan gerakan nasionalisme yang berlaku di Asia Tenggara yang melibatkan 5 buah negara. Jadi daripada barat bawa ke Asia Tenggara. So hari ini kita nak lihat kesedaran nasionalisme yang berlaku di negara kita sendiri. Okey, boleh faham? Baik, nasionalisme yang berlaku di Asia Tenggara itu berbeza. Ada yang menentang penjajah, ada yang tidak menentang penjajah. Negara mana yang nasionalismenya tidak menentang penjajah? Negara mana? Thailand. Okey, bagus Jadi kalau Thailand dia tidak menentang penjajah, dia menentang siapa? Siapa yang dia tentang? Kan bagi latihan dah kan? Ada yang dah hantar, ada yang belum kan? Dia menentang, ada menentang rajanya sendiri. Dia menentang rajanya sendiri, dia mahukan kemerdekaannya itu terus berkekalan. Jadi di Thailand dia sedikit berbeza. Baik, kita pergi ke negara kita gerakan nasionalisme yang muncul di negara kita ini. Kalau kita lihat, boleh nampak paparan slide? Okey. Boleh Okey. Kesedaran nasionalisme di negara kita ini telah bermula sejak zaman Kesultanan Melayu Melaka lagi. Jadi janganlah kita kata nasionalisme ni datang bila kita nak lawan barat, kita nak lawan British bukan. Jadi nasionalis kesedaran itu sudah ada awal dia tak muncul serta-merta, dia muncul perlahan-lahan. Kesedaran ingin mempertahankan negara bangsa dan untuk memastikan negara terus merdeka. Itulah nasionalisme, perasaan cinta akan bangsa dan negara. Okey, jadi sejak zaman Kesultanan Melayu Melaka lagi kita dah lihat
adanya nasionalisme ini apabila Kesultanan Melayu Melaka memberi penentangan terhadap ancaman yang dibawa oleh Siam dan British. Ya, ini kita boleh lihat apabila Sultan Mahmud berusaha untuk mendapatkan kembali Melaka dan melakukan 3 kali serangan terhadap Portugis, namun serangan itu gagal. Jadi kita tahu sejarah Melaka ni, sejarah Kesultanan Melayu ni bermula di Melaka. Tetapi hari ini Melaka sudah tidak ada raja. Negeri-negeri lain di Malaysia ni ada yang ada raja, masih mengekalkan raja, dan ada yang sudah bertukar kepada gelaran sultan. Jadi kita lihat pada masa ini pun sudah ada gerakan nasionalisme. Kita pergi kepada tahap yang kedua, peringkat yang seterusnya. Bukti yang seterusnya adalah semasa perjuangan Sultan Kedah, iaitu Sultan Abdullah Mukarram Shah. Dia menentang syarikat Hindia Timur Inggeris. Usahanya adalah untuk mendapatkan kembali Pulau Pinang. Tapi usahanya tu berjaya tak? Berjaya tak usahanya tu? Jawab je siapa-siapa. But I cannot see you when I'm sharing the screen. Tidak berjaya, Mana senang nak lawan British, British penuh dengan senjata yang moden, strategi perang, Dia kalangan Sultan sendiri pun tak ada, di kalangan rakyat Melayu sendiri pun tidak bersatu padu. Sama juga dengan Melaka. Walaupun Sultan 3 kali melakukan serangan terhadap Portugis, akhirnya Sultan Mahmud tu terpaksa lari. Lari ke Kampar Indonesia. Bukan Kampar Perak, Kampar Indonesia. Dan akhirnya dia mangkat di sana. Jadi berakhirlah Kesultanan Melaka. Namun kita boleh lihat warisan Melaka tu ada di negeri-negeri lain di tanah Melayu. Itu kita akan belajar dalam episod akan datang. Okey, seterusnya kita pergi kepada perjuangan menentang pemimpin tempatan. Jadi selepas British campur tangan di negara kita, kita dapati muncul perjuangan yang bersifat setempat. Maksud bersifat setempat ni dia berlaku di kawasan itu sahaja. Dan mereka mahu menuntut kebebasan daripada ancaman luar. Di sini kita lihatlah kesedaran awal ini adalah reaksi dan tindak balas keras terhadap penjajah. Contohnya penentangan yang dilakukan oleh Dor Said. Dor Said ni dia telah menentang British di Nanning. Di Nanning. Nanning ni sebuah wilayah yang kecil di utara Melaka. Jadi perjuangan Nanning, perjuangan Dor Said ini hanyalah setempat. Maksudnya dia berlaku di Nanning sahaja. Kemudian kita lihat pula perjuangan Datuk Maharaja Lela, Pandak Lam. Ni semalam SPM keluar soalan negeri Perak ni, penentangan di Perak. Jadi berlakunya penentangan Datuk Maharaja Lela itu adalah berlakunya hanya di negeri Perak. Penentangan itu tidak merebak ke negeri yang lain. Kalau ada pun penentangan di negeri yang lain tu sebab dia tak sama. Misalnya penentangan oleh Datuk Bahaman di Pahang. Dia sebab dia terpaksa, dia kehilangan jawatannya sebagai pembesar Semantan, apa nama title saya dah lupa. Okey, jadi dia hilang kuasanya bila British buka pula balai polis dekat situ, dia hilang kuasa dia. Jadi itu yang dikatakan bersifat setempat. Saya harap anda jelas maksud setempat itu. Maksudnya dia berlaku hanya untuk pemimpin itu di tempat itu. Kalau kita tengok rentak pula menentang Raja Brooke di Sarawak. Dia tak, penentangan itu tak sampai ke Sabah. Dan akhirnya kita tengok Mat Saleh. Mat Saleh pula menentang syarikat berpiagam Borneo British. Kalau awak lihat muka surat 33 penentangan itu ada banyak contoh. Di sini kita bagi 2 contoh saja. Okey, jadi dia hanya di tempat itu sahaja. Manakala gerakan yang seterusnya, gerakan Islah. Okey, gerakan Islah ni dia ada kaitannya dengan perkembangan nasionalisme yang berlaku di Asia. Tadi saya ada sebutkan perkembangan nasionalisme pan-Islamism di bawah
nasionalisme Empire Uthmaniyah di Mesir. Okey, jadi gerakan satu gerakan pembaharuan ya, pembaharuan untuk menyatukan orang Islam untuk menentang kuasa barat. Jadi pemimpin-pemimpin dalam gerakan Islam ni adalah seperti Syekh Muhammad Tahir Jalaluddin. Ya, gambar mereka ada tak? Dia tak ada gambar kat sini ya. Okey, Syekh Muhammad Tahir Jalaluddin, Haji Abbas Muhammad Taha, Syed Syekh Al-Hadi, tertinggal Al. Ya? Jadi ini antara pemimpin-pemimpin dalam gerakan Islam. Jadi kalau kita tengok pemimpin yang lahir zaman ni, dia tak sama dengan yang berlaku di zaman lebih awal daripada ni. Ya? Perjuangan dia pun dah berubah. Ya? Tujuan perjuangan itu pun berubah. Jadi kita lihat di sini gerakan Islam ni dia berjuang melalui penulisan dan akhbar. Ya, gerakan Islam. Contohnya antara yang terlibat adalah seperti Zainal Abidin bin Ahmad, atau nama penanya Za'bar. Okey, kemudian kita ada Muhammad Rakawi Yusof, Abdul Rahim Kajai. Dua nama ni sangat popular ya. Zainal Abidin Ahmad, Za'bar, dan Abdul Rahim Kajai. Ya, wanita juga menulis ya, Hajah Zainul Munshi Sulaiman. Ini kita panggil Ibu Zain, ibu bagi tanah Melayu. Semalam saya cakap pasal Raden Ajeng Kartini, iaitu Ibu Indonesia. Okey, tanah Melayu pun ada ibu juga ya, Ibu Zain namanya. Okey, dan Fatimah Yaakob. Dan kita lihat perjuangan itu menjadi lebih sistematik lah ya apabila munculnya pertubuhan sosioekonomi. Pada peringkat awal ya, kita lihat perjuangan yang muncul itu, dia tidak mahukan kemerdekaan ya. Dia mahukan macam hak-hak mereka sebagai penduduk asal, kuasa mereka dikembalikan ya. Okey, jadi antara pertubuhan yang muncul ini adalah pertubuhan yang dipimpin ya oleh golongan yang berpendidikan Inggeris dan yang berpendidikan Melayu. Ya, jadi apabila British datang, mereka juga memperkenalkan pendidikan ya di negara kita. Ada 5 jenis pendidikan. 2 antaranya adalah Inggeris dan Melayu ya. Jadi anak Melayu yang berpeluang melanjutkan pelajaran ke luar negara ya, mendapat pendidikan Inggeris, mereka balik, mereka membawa idea-idea baru ya untuk memajukan negara. Jadi di sini kita boleh lihat antara mereka yang mendapat pendidikan Inggeris dan Melayu itu adalah seperti Ibrahim Haji Yaakob, Ishaq Haji Muhammad, Ahmad Mustamam dan Burhanuddin Al-Helmi. Okey, habis slide yang ini. Ada pertanyaan? Ada soalan? Jika saya boleh dengar daripada bawah. Okey, ada pertanyaan? Okey, saya tak ada, saya nak tanya beberapa soalan. Saya proceed ya. Semalam saya bagi latihan ya. Latihan dan saya tanya ya, siapakah antara tokoh-tokoh yang terlibat dalam nasionalisme di Asia Tenggara. Okey. Kita tanya Azwa dulu. Okey. Azwa, ada ke yang baru masuk yang saya tak ambil kehadiran? Okey Azwa. Di Filipina penentangan dilakukan terhadap siapa? Di Filipina, Azwa, mereka menentang siapa? Semalam saya bagi video rakaman suara saya sendiri ya. Saya rasa awak mungkin tak jelas, maka saya tanya kan kalau ada nak video rakaman guru lain. Maksud saya lah guru lain lah, bukan sekolah kita lah kan. So saya tak tengok ada respon, maka saya hantar satu lagi malam tadi ya. Mungkin akan lebih jelas lah.
Jadi sepatutnya dah jelas lah ya, dengar penerangan secara hidup, kemudian mendengar YouTube pertama dari saya dan kemudian mendengar YouTube daripada Cikgu Asmahani. Asmahan maksudnya saya letak ya. Okey. Azwa. Menentang penjajahan asing. Menentang? Penjajahan asing. Ya, saya tanya siapa itu? Siapa orangnya? Siapa kuasa itu? Tokoh dia ke? Ya. Jose Rizal. Jose Rizal. Jose Rizal ni menentang siapa? Kuasa mana yang dia tentang? Spanyol. Spanyol. Okey. Itu tokoh Jose Rizal. Selain Jose Rizal, siapa lagi yang menentang? Siapa lagi yang berjuang di Spanyol? Di Filipina itu? Andres Bonifacio. Ya, Andres Bonifacio. Dan seorang lagi lah Emilio Aguinaldo. bagus ya. Jadi kita lihat tokoh ini berjuang untuk mendapatkan apa? Perubahan politik, ekonomi dan sosial. Apa perjuangan dia untuk apa? Okey, kita lihat dulu Jose Rizal. Ya, Jose Rizal ni berjuang untuk apa? Melakukan perubahan politik. Dia hanya mahukan perubahan ya, dia tidak menuntut kemerdekaan ya. Baik, kita tanya pula Debbie. Okay, Debbie, Debbie, so I say you must on your video because I don't know you there or not. Ya, saya nampak SNENUDNP ni je saya nampak. Okay Debbie? Ada. Debbie, jawab. Siapa lain yang boleh? Cikgu boleh Ya. ulang soalan. Saya tak dengar soalan. Alright. Saya tanya di Myanmar, ya, siapakah tokoh yang berjuang dan apa sebab perjuangan mereka? Dengar? Dengar. Okey, jawab. Perjuangan golongan kelas menengah. Okey, kelas Sami menengah. Buddha, Sami Buddha. Takin dan golongan Takin. petani. Golongan petani. Okey, apa tujuan perjuangan mereka ni? Mereka nakkan apa? Pendidikan universiti. Ya, itu golongan takin kan. Jadi mereka belum lagi nak berjuang untuk mendapatkan kemerdekaan pada peringkat awal ya. Jadi semalam saya tanya kan, saya kata pergerakan nasionalisme yang berlaku di Asia Tenggara ni pada peringkat awalnya dia adalah bercorak sederhana. Remember? Kemudian pergerakan itu menjadi radikal. Kalau kita tengok Indonesia, Radin Ajeng Kartini, ya, pada mulanya dia berjuang untuk membela nasib wanita bagi mendapatkan pendidikan. Tapi selepas itu kita dapati perjuangan oleh Soekarno misalnya, dia telah berubah menjadi lebih radikal. Ya, kenapa perubahan itu berlaku? Baik, perubahan ini tidak hanya berlaku di Indonesia. Dia berlaku di Filipina,
di Myanmar, ya. Jadi kenapa perubahan itu berlaku? Saya dah suruh cari semalam, tunggu jawapan, tak ada juga ya. Ya, kenapa? Dan selepas mereka radikal, mereka kembali sederhana. Okey, jadi perjuangan peringkat awal itu dia sederhana. Besok saya tanya lagi ya, kalau tak dapat ni hari ni saya cakap. Perjuangan peringkat awal itu sederhana ya, kerana pada peringkat awal macam Jose Rizal ya, Raden Ajeng Kartini, dia berjuang untuk melakukan pembaharuan dalam ekonomi, politik dan sosial ya. Tetapi perjuangan mereka itu tidak dilayan oleh penjajah yang ada. Contohnya di Filipina, Sepanyol tak peduli. Ya, di Indonesia, Belanda pun tak peduli. Ya, di Myanmar, tengok British pun tak peduli. Jadi apa yang berlaku ialah gerakan itu kemudian beralih ke tangan yang lebih radikal. Mereka contoh pilihan permintaan mereka tidak mendapat perhatian daripada penjajah. Permintaan mereka tidak dilayan. Okey, jadi mereka menjadi radikal. Apabila mereka melakukan tindakan yang radikal, penjajah mengambil tindakan terhadap mereka. Ada pemimpin ini yang ditangkap, ada pemimpin yang dipenjarakan, ada pemimpin yang dibuang ke luar, seperti Jose Rizal, dia telah dibuang ke Pulau Dapitan, dan akhirnya dia mati di sana. Okey, jadi tindakan yang diambil oleh penjajah itu sendiri menyebabkan gerakan nasionalisme yang ada itu jadi seperti takut, mereka takut akan tindakan yang diambil oleh penjajah. Maka mereka kembali kepada gerakan yang lebih sederhana. Kalau kita tengok di Burma sendiri, gerakan yang lebih sederhana semasa Sergio Osmena, kita tengok balik di surat 29, di bawah Sergio Osmena, di Filipina, muka surat 28, pendekatan bekerjasama membolehkan Sergio Osmena memimpin Parti Nasionalis dilantik menganggotai Dewan Perhimpunan Filipina. Jadi di Myanmar pun sama, kita lihat Dr. Bamau, dia punya cara dah berbeza. Jadi mula-mula sederhana, radikal dan kemudian sederhana kembali. Itu sebabnya. Okey, ada soalan lain nak tanya tentang tajuk hari ini? Tajuk hari ini mudah saja. Okey, boleh? Boleh ke? Okey, kalau boleh saya nak bagi latihan. Kalau ada soalan boleh PM saya lah, kalau awak ni rasa malu dan mungkin takut kot kat saya ni. Makan saya ni kan makan orang, tak makan nasi. Baik, kalau ada pertanyaan awak boleh PM saya. Kalau tak boleh takut nak PM saya, PM lah Cikgu Amalina, mungkin dia boleh tolong awak. Biasa dengan saya lah. Okey, jika tak ada soalan saya akan bagi dua latihan. Dua latihan, buat sekarang. Quizy tu tak perlu nak SS pada saya. Yang satu wall itu awak SS pada saya, markah awak. Okey, terima kasih. Buat dalam tempoh masa yang tinggal ini, dalam 15 minit. Saya akan share di kita punya WhatsApp group. Okey, terima kasih. Terima kasih cikgu. Terima kasih cikgu. Terima kasih cikgu. Okay, thank you.
Sama.